Pada zaman serba canggih ini, rakyat Malaysia seringkali dikabarkan dengan kes penderaan kanak-kanak yang semakin mencatatkan angka yang membimbangkan. Media massa tidak terlepas daripada memaparkan isu penderaan yang sering dilakukan oleh ibu bapa kandung anak itu sendiri. Penderaan boleh mengakibatkan kecederaan, kecacatan dan juga kematian. Kanak-kanak merupakan penyeri kehidupan sesebuah institusi keluarga. Kanak-kanak didefinisikan sebagai seseorang yang di bawah umur 18 tahun seperti yang termaktub dalam Konvensyen mengenai Hak Kanak-kanak dan Akta Kanak-kanak 2001. Akta ini bertujuan memberi tumpuan terhadap kebajikan dan kehidupan kanak-kanak dalam aspek kelangsungan hidup, perlindungan perkembangan dan juga penyertaan. Antara jenis penderaan kanak-kanak yang akan dibincangkan adalah yang pertama, penderaan fizikal, yang kedua penderaan seksual dan yang terakhir penderaan emosi. Penderaan fizikal berlaku apabila terdapat kekerasan atau penggunaan sesuatu barang secara sengaja kepada badan kanak-kanak sehingga meninggalkan kesan pada badan mereka. Antara kecederaan penderaan fizikal ialah kesan lebam pada bahagian peha, punggung dan belakang badan. Kanak-kanak di bawah umur 3 tahun turut mengalami kecederaan patah tulang kerana mereka belum pandai bercakap untuk mengadu kesakitan yang mereka alami. Selain itu, kesan terbakar dan melecur turut menjadi tanda kecederaan penderaan fizikal. Kesan terbakar dan melecur ini adalah akibat penggunaan alatan panas yang dikenakan kepada badan mereka. Bayi yang muntah kerana perut tidak selesa juga menjadi salah satu kesan penderaan fizikal yang boleh meragut nyawa mereka sekiranya tidak mendapatkan rawatan dengan segera. Sebanyak 417 kes penderaan seksual yang direkodkan dalam tempoh 6 bulan bermula Januari 2022 sehingga Jun 2022 oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Video pornografi yang tersebar mensasarkan kanak-kanak sebagai mangsa seperti kes pedofilia yang mempunyai kemahuan untuk melakukan hubungan seksual dengan kanak-kanak. Penderaan seksual terbahagi kepada dua, iaitu penderaan seksual melalui sentuhan fizikal dan penderaan seksual tanpa sentuhan fizikal. Antara contoh sentuhan fizikal ialah mencium, meraba dan memaksa kanak-kanak untuk menyentuh kemaluan mereka. Penderaan seksual tanpa sentuhan fizikal pula ialah menunjukkan video pornografi untuk ditonton bersama-sama dengan kanak-kanak. Eksploitasi kanak-kanak juga berlaku bagi tujuan penderaan seksual. Oleh itu, pendidikan seksual penting untuk memastikan kanak-kanak tahu membezakan antara sentuhan selamat dan sentuhan yang tidak selamat. Penderaan emosi tidak dapat dilihat secara mata kasar, namun penderaan emosi ini turut berlaku apabila adanya penderaan secara fizikal dan penderaan seksual kepada kanak-kanak. Penderaan ini sering berlaku dalam keluarga yang bekerja dan mementingkan kejayaan akademik semata-mata. Ibu bapa yang sibuk bekerja sehingga tertekan akan melepaskan amarah kepada kanak-kanak. Penderaan secara lisan memberikan kesan jangka panjang kepada kanak-kanak tersebut. Penderaan emosi ini boleh berlaku melalui ibu bapa yang sering bergaduh di hadapan kanak-kanak dan melakukan perbandingan kejayaan akademik antara kanak-kanak lain dengan diri mereka. Kesan daripada penderaan emosi ialah mereka akan berasa tertekan, keyakinan diri akan berkurang dan tidak suka untuk bersosial sehingga menimbulkan kurungan yang berpanjangan dan boleh mengakibatkan penyakit mental apabila mereka meningkat dewasa.
Terdapat 3 objektif kajian yang ingin dicapai oleh pengkaji menerusi kajian yang dilakukan ini. Objektif yang pertama ialah menilai tahap pengetahuan masyarakat berkenaan punca dan kesan berlakunya penderaan kanak-kanak. Yang kedua ialah mengenal pasti jenis-jenis penderaan terhadap kanak-kanak. Dan yang terakhir ialah menganalisis statistik penderaan kanak-kanak di Malaysia dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Pelaksanaan kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang berbentuk kaedah soal selidik untuk menganalisis pengetahuan orang awam tentang punca dan kesan kanak-kanak di dera. Teknik ini telah dilakukan melalui pautan Google Form sebagai alternatif untuk memudahkan responden-responden menjawab persoalan kajian dan memenuhi objektif kajian secara atas talian. Kami telah melakukan kajian ini untuk menganalisis data-data bagi pengetahuan orang awam tentang faktor dan implikasi penderaan terhadap kanak-kanak di Malaysia. Teknik pengumpulan data ini dihasilkan melalui borang dalam talian dan tinjauan dengan bermacam-macam jenis soalan yang ditujukan kepada responden. Oleh itu, pengisian soal selidik telah dibina kepada 3 bahagian. Soalan bahagian A lebih tertumpu kepada sosiodemografi untuk mengetahui serba sedikit latar belakang responden, seperti umur, jantina dan pekerjaan. Bagi soalan B pula untuk mengkaji pengetahuan orang awam tentang faktor penderaan terhadap kanak-kanak dengan menggunakan metod skala Likert. Metod ini digunakan adalah untuk menyelidiki sejauh mana responden bersetuju dengan soalan yang dinyatakan. Bahagian C pula adalah bahagian untuk pengetahuan orang awam tentang kesan penderaan terhadap kanak-kanak. Soalan untuk bahagian ini kebanyakannya berfokuskan kepada bentuk soalan skala Goodman. Skala ini digunakan untuk mendapati jawapan yang lebih tepat dan tegas daripada responden. Seterusnya, kami juga menggunakan metod kualitatif iaitu dengan menggunakan kaedah internet dan kaedah penyelidikan perpustakaan. Berdasarkan kajian internet, kami telah melayari beberapa laman sesawang yang dipercayai kesahihannya bagi mendapatkan maklumat mengenai kajian yang dijalankan. Melalui laman web tersebut, banyak maklumat-maklumat yang diperolehi untuk mendapatkan data-data tambahan yang berkait. Bagi kajian penyelidikan perpustakaan pula, kami telah mencari beberapa bahan rujukan ilmiah di Perpustakaan Universiti Sultan Zainal Abidin, Gong Badak. Antara buku yang dipilih adalah seperti Jenayah Penderaan Kanak-Kanak karya Jal Zabdi, Muhammad Yusof dan buku Penderaan Kanak-Kanak Cabaran, Cegahan dan Membantu karya Muhammad Fazil Cik. Untuk analisis dan dapatan kajian, kita mempunyai 3 bahagian iaitu bahagian A, B dan juga C. Bahagian A adalah bahagian demografi yang mana kita merangkumi 3 aspek iaitu umur, jantina dan juga pekerjaan. Untuk umur, kita dapat lihat bahawa majoriti adalah daripada kalangan 22 sehingga 25 tahun yang mewakili 53.3%, manakala 33.3% daripada mereka yang berumur 18 hingga 21 tahun, 10% daripada 30 tahun dan ke atas dan selebihnya daripada lingkungan umur 26 hingga 29 tahun. Okay, dari jantina pula kita dapat lihat bahawa 80% mereka adalah perempuan, manakala 20% adalah responden lelaki. Dari aspek pekerjaan, kita dapat lihat bahawa 20% mereka adalah bekerja, manakala 73.3% adalah pelajar dan selebihnya adalah mereka yang tidak bekerja. Untuk bahagian B, kita ada 10 soalan. Soalan pertama iaitu melibatkan penderaan kanak-kanak yang berlaku disebabkan oleh ibu atau bapa yang terlibat dengan jenayah. Di sini kita dapat lihat bahawa 63% yang mewakili 19 orang responden itu bersetuju dengan kenyataan tersebut kerana kebiasaan anak-anak akan menjadi alat untuk ibu bapa melepaskan amarah mereka. Namun begitu, ada juga responden yang tidak bersetuju dengan kenyataan tersebut. Yang mana kita dapat lihat 30% responden tidak bersetuju, kurang bersetuju dan 7% tidak bersetuju. Okay, menurut statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat, faktor penderaan kanak-kanak yang melibatkan ibu bapa yang terlibat dengan jenayah ini meningkat sepanjang 5 tahun daripada tahun 2013 hingga 2017. Untuk soalan kedua,
berkaitan dengan tekanan hidup yang menyebabkan ibu bapa cenderung untuk mencederakan anak-anak mereka. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, 86.7% ataupun 26 orang responden bersetuju dengan situasi tersebut. Namun hanya segelintir responden tidak bersetuju, iaitu 13% sahaja. Menurut konsultan psikiatri Mahkota Medical Center MMC, iaitu Dr. David Yoh Bang, dia berkata bahawa masalah mental, kewangan dan dadah ni merupakan antara faktor yang menjadikan ibu bapa mengambil jalan mudah untuk melepaskan tekanan kepada anak-anak mereka. Untuk soalan ketiga pula, kita dapat lihat bahawa 86.7% mewakili 26 orang responden bersetuju dengan pernyataan tersebut. Yang mana pernyataan tersebut ialah berkaitan masalah kewangan yang dihadapi oleh keluarga yang menjadi punca ibu bapa itu mendera anak-anak mereka. Okey. Dapatan ini dikuatkan lagi dengan kenyataan daripada Pengerusi Jawatankuasa Tetap Kesihatan, Kebajikan Hal Ehwal Wanita dan Keluarga, iaitu Dr. Daroyah Alwi, yang menyatakan bahawa sesetengah masyarakat di bandar besar dengan pendapat yang sederhana menyebabkan kehidupan sebuah institusi keluarga itu mengalami kesukaran. Untuk soalan yang keempat, yang melibatkan dengan cara mengugut untuk membahayakan anak-anak, tidak dikira sebagai penderaan, malah dikira sebagai mendisiplinkan anak. Dari sini kita dapat lihat bahawa 16 orang responden tidak bersetuju dengan keadaan tersebut. Kerana ugutan dikira sebagai penderaan emosi yang akan menyerang pemikiran anak-anak dalam jangka masa pendek maupun panjang, serta merujuk kepada tingkah laku negatif ibu bapa itu sendiri terhadap anak-anak mereka. Untuk soalan yang kelima, kita dapat lihat bahawa 90% responden bersetuju, 7% kurang bersetuju dan 3% tidak bersetuju dengan kenyataan ibu bapa yang kurang berpengetahuan dalam bidang agama ni akan bertindak di luar kawalan mereka. Okay. Justru daripada itu, ilmu agama ni sangat penting dalam kehidupan rumah tangga kerana ia memberikan panduan terbaik dalam menguruskan institusi keluarga. Seterusnya, untuk soalan yang keenam, kita dapat lihat bahawa 100% responden bersamaan dengan 30 orang responden bersetuju bahawa ibu bapa yang terlibat dengan dadah akan berpotensi untuk mencederakan anak-anak mereka. Seperti yang kita tahu bahawa pengaruh dadah boleh menyebabkan seseorang bertindak di luar kawalan mereka, dan perkara ini tidak mustahil untuk berlaku kerana kebanyakan mereka tidak akan sedar akan perbuatan yang dilakukan mereka. Untuk soalan ketujuh pula, kita dapat lihat bahawa 100% responden juga bersetuju dengan sikap mementingkan diri ibu bapa ini menjadikan anak-anak mereka terabai. Menurut Nazirah 2015, pengabaian dan kurang memberi kasih sayang terhadap anak-anak juga turut diklasifikasikan sebagai penderaan yang melibatkan emosi. Untuk soalan yang ke-8, 86.7% responden itu bersetuju bahawa ibu bapa tiri lebih berpotensi untuk mendera kanak-kanak disebabkan tidak mempunyai pertalian darah. Menurut kajian yang telah dilakukan, kanak-kanak yang terdiri daripada anak-anak yang tidak saf taraf, anak tiri, anak angkat, kanak-kanak cacat, hyperaktif serta dipelihara oleh orang lain semasa kecil adalah antara golongan kanak-kanak yang berpotensi tinggi untuk didera.
Seterusnya untuk soalan yang ke-9, kita dapat lihat bahawa 29 orang responden bersetuju bahawa pengambilan arak menjadi punca ibu bapa mencederakan anak-anak mereka dan dianggap melakukan penderaan. Menurut kajian, arak dan dadah yang menghayalkan menyebabkan mereka hilang pertimbangan dan perikemanusiaan terhadap anak sendiri. Jadi, berlakulah penderaan di dalam sesebuah keluarga. Untuk soalan terakhir, bahagian B pula, yang melibatkan ibu bapa yang tidak mampu mengawal penyakit panas baran, boleh mendera fizikal dan juga mental anak-anak tanpa alasan yang munasabah. 100% responden bersamaan 30 orang responden bersetuju dengan pernyataan tersebut. Menurut SRM 2019, seseorang yang tidak dapat mengawal amarah berpeluang untuk melepaskan perasaan marah dan geram mereka kepada orang di sekeliling mereka. Seterusnya, untuk bahagian C, kita juga mempunyai 10 soalan. Soalan yang pertama melibatkan penderaan mental. Adakah penderaan mental terhadap anak-anak seperti memarahi mereka tanpa kawalan akan menimbulkan dendam dalam diri anak-anak? 30 orang responden bersamaan 100% bersetuju bahawa penderaan mental anak-anak seperti dimarahi akan menimbulkan sifat dendam dalam diri mereka. Menurut kajian yang dibuat, kesakitan yang dialami oleh anak-anak secara emosi lebih kuat kesannya daripada kesakitan fizikal yang dialami mereka. Untuk soalan yang kedua, kita dapat lihat bahawa 83.3% responden tidak bersetuju dan berpendapat bahawa merawatan bukanlah cara untuk mendisiplinkan anak-anak. Menurut Perunding Keluarga dan Remaja, Siti Fatiyah Mahmud menyatakan bahawa anak-anak ni perlu dicorakkan dengan baik supaya lukisan itu menjadi indah di dunia dan juga akhirat. Seterusnya, soalan yang ketiga, bahagian C, berkaitan dengan mendera anak merupakan satu kaedah mendidik mereka. 96.7% responden tidak bersetuju dengan pernyataan tersebut. Hal ini disebabkan oleh kebanyakan masyarakat berfikiran bahawa penderaan merupakan sesuatu yang sangat tidak relevan untuk mendidik generasi yang akan datang. Seterusnya, soalan yang keempat, kita dapat lihat bahawa 96.7% responden bersetuju bersamaan dengan 29 orang responden, manakala 3.3% bersamaan seorang responden tidak bersetuju dengan keadaan tersebut. Yang mana anak-anak akan lebih cenderung untuk menjadi seorang yang lebih pendiam dan suka menyendiri. Untuk soalan yang kelima, yang mana menunjukkan data berkaitan dengan penderaan yang berterusan ni dikatakan berpotensi besar untuk anak-anak berfikiran bahawa mereka tidak diperlukan lagi dan mengambil jalan mudah untuk menamatkan riwayat mereka. Dan kita dapat lihat di sini bahawa 93.3% responden bersetuju, manakala 6.7% responden bersamaan dengan 2 orang responden tidak bersetuju dengan keadaan tersebut. Perkara ini dapat dibuktikan lagi dengan kisah seorang budak lelaki yang berumur sekitar 8 tahun yang membunuh diri dengan terjun daripada apartmen rumahnya pada 23 Ogos 2019 di Ukraine yang dipercayai oleh tekanan penderaan yang dialaminya yang bersumberkan M-Star 2019. Untuk soalan yang ke-6, 83.3% responden ni bersetuju dengan situasi anak akan lebih gemar menyendiri sekiranya mereka kerap didera. Bagi mengelakkan perkara ini daripada terus berlaku, pakar perunding pediatrik
dan Perubatan Remaja Dr. N. Tiagar berpendapat bahawa ibu bapa perlu memohon maaf kepada anak-anak sekiranya berlaku penderaan secara emosi maupun fizikal. Untuk soalan yang ketujuh, jelaslah bahawa 100% orang responden bersama 30 orang responden bersetuju sekiranya anak-anak diseksa seperti dipukul akan melambatkan perkembangan emosi mereka. Menurut Ismail 2022, penderaan yang berlaku kepada mereka akan meninggalkan kesan bukan sahaja fizikal, malah psikologi mereka juga. Soalan yang ke-8, kita dapat lihat bahawa 93.3% responden memilih mengadakan hubungan seks dengan kanak-kanak, menunjukkan kemaluan di hadapan kanak-kanak serta mendedahkan gambar atau video lucah kepada kanak-kanak adalah contoh penderaan seksual, manakala seorang responden memilih mengadakan hubungan seks dengan kanak-kanak dan mendedahkan gambar atau video lucah kepada kanak-kanak. Di sini kita perlu tahu apakah penderaan seksual. Menurut Shikin 2017, penderaan seksual itu merupakan aktiviti seksual yang dilakukan untuk memuaskan nafsu yang tidak terkawal. Untuk soalan yang ke-9 berkaitan dengan denda ataupun hukuman yang wajar dikenakan kepada si pendera. 63.3% responden memilih denda hukuman mati sekiranya penderaan itu mengakibatkan kematian wajar dikenakan kepada pendera, manakala sebanyak 20% responden menyatakan hukuman yang wajar dikenakan ialah hukuman penjara seumur hidup, dan seorang responden menyatakan melepaskan hak penjagaan dan membuat sekatan melalui injaksi dikenakan sebatan dan hukuman penjara, hukum sehingga insaf dan juga menjatuhkan hukuman buang negeri kepada pendera mempunyai kekerapan yang sama, iaitu sebanyak 3.3%. Menurut peguam dan aktivis Mahmud Jumaat, kanak-kanak yang terdedah kepada perkara ini memerlukan masyarakat dan undang-undang untuk melindungi kepentingan mereka. Untuk soalan yang terakhir, bahagian C, melibatkan penderaan emosi. Daripada sini kita dapat lihat bahawa 96.7% responden memilih ketakutan yang berterusan, ketidakstabilan emosi, kemurungan dan susah menyesuaikan diri dalam pergaulan. Manakala 40% responden dengan kutipan 12 orang memilih ketakutan yang berterusan, kestabilan emosi atau kemurungan, dan 36.7% responden memilih susah menyesuaikan diri dalam pergaulan. Yang seterusnya kita masuk kepada bahagian perbincangan. Dalam bahagian ini, pengkaji akan menjawab objektif kajian yang kedua dan yang ketiga, iaitu jenis-jenis penderaan terhadap kanak-kanak dan statistik penderaan kanak-kanak di Malaysia dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Bagi menjawab objektif yang kedua, iaitu jenis-jenis penderaan terhadap kanak-kanak, kami telah menggunakan kaedah penyelidikan perpustakaan. Terdapat 3 jenis penderaan yang boleh berlaku terhadap kanak-kanak, iaitu yang pertama, penderaan fizikal, penderaan seksual dan penderaan emosi. Menurut Akta Kanak-kanak 2001, penderaan fizikal bermaksud seseorang kanak-kanak dicederakan dari segi fizikal jika ada kecederaan dan boleh dilihat pada mana-mana bahagian tubuh kanak-kanak itu akibat pengenaan kekerasan atau ejen yang bukan tidak sengaja kepada tubuh kanak-kanak itu yang didalilkan dengan antara lain laserasi, kontusi, lelasan, parut, patah atau kecederaan tulang yang lain, dislokasi, selio, pendarahan, pecah viskus, luka terbakar, melecur, hilang atau berubah kesedaran atau fungsi fisiologi atau gugur rambut atau gigi. Manakala penderaan seksual pula bermaksud penglibatan kanak-kanak dalam aktiviti-aktiviti seksual tanpa persefahaman mereka terhadap situasi yang sedang dihadapi atau tanpa mengetahui kesan di sebalik keizinan yang diberikan.
Contoh penderaan seksual termasuklah mengadakan hubungan seks dengan kanak-kanak, rogol, sumbang mahram, mendedahkan kemaluan, pelacuran kanak-kanak, memegang, mencium dan meraba bahagian sulit kanak-kanak. Jenis penderaan yang seterusnya ialah penderaan emosi. Emosi bermaksud perasaan dalaman yang dapat dilihat iaitu sedih, marah, geram, benci, sakit dan sebagainya. Penderaan emosi juga dikatakan sebagai gangguan secara psikologi iaitu gangguan dari segi mental dan emosional. Kanak-kanak yang tidak diberi perhatian, kasih sayang, diabaikan, tidak dilayan, mewujudkan perasaan takut dan memperkecilkan kebolehan dirinya juga dikira sebagai penderaan emosi terhadap kanak-kanak. Hal ini kerana penderaan jenis ini memberikan tekanan berbentuk emosi kepada kanak-kanak. Akibatnya, kanak-kanak lebih suka menyendiri untuk mengelakkan dia berasa tertekan. Seterusnya, objektif kajian yang ketiga adalah berkaitan dengan statistik penderaan kanak-kanak di Malaysia dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Statistik-statistik yang dikemukakan dalam bahagian ini diambil dan diubah sesuai dari laporan yang dikeluarkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia. Statistik yang pertama adalah berkenaan dengan jumlah kes penderaan mengikut negara dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Berdasarkan jadual 1 di sebelah, tahun 2019 merekodkan jumlah kes yang paling tinggi iaitu sebanyak 6,382 kes dan diikuti dengan 6,274 kes pada tahun 2018. Jumlah kes yang paling rendah direkodkan pada tahun 2020 iaitu sebanyak 5,858 kes. Negeri yang mencatatkan jumlah kes paling tinggi bagi ketiga-tiga tahun ialah negeri Selangor dengan jumlah kes sebanyak 1,910, 1,831, 1,830 pada tahun 2018, 2019 dan 2020. Hal ini berkemungkinan kerana gaya hidup di Selangor yang begitu sibuk dan tertekan serta masalah-masalah lain seperti masalah kewangan, perbalahan keluarga, masalah di tempat kerja, jenis kediaman dan sikap masyarakat. Statistik yang kedua adalah berkaitan dengan jumlah kes penderaan mengikut jenis kes terpilih pada tahun 2018 hingga tahun 2020. Jenis-jenis kes yang paling kerap berlaku adalah dicederakan dan dianiaya secara fizikal, emosi dan seksual. Yang kedua ialah tidak dilindungi oleh ibu bapa atau penjaga atas kecederaan dan penganiayaan fizikal, emosi dan seksual. Dan yang ketiga ialah kes kanak-kanak diabai oleh ibu bapa atau penjaga. Berdasarkan statistik pada tahun 2019, jumlah kes mencatatkan adalah yang paling tinggi iaitu sebanyak 5,700 kes dan jumlah kes yang paling rendah dicatatkan pada tahun 2018 iaitu sebanyak 3,902 kes. Bagi kes dicederakan dan dianiaya iaitu kes di bawah Seksyen 17-1-A, didapati kes yang paling tinggi dicatat ialah kecederaan fizikal iaitu sebanyak 1,149 kes pada tahun 2018, 1,098 kes pada tahun 2019 dan 1,084 kes pada tahun 2020. Manakala bagi kes tidak mendapat perlindungan ibu bapa atau penjaga mencatatkan jumlah yang paling tinggi bagi ketiga-tiga tahun iaitu 965 kes pada tahun 2018, 945 kes pada tahun 2019 dan 1,084 kes pada tahun 2020. Statistik yang ketiga pula menunjukkan jumlah kes penderaan mengikut pemangsa dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Berdasarkan jadual berikut, penderaan kanak-kanak secara keseluruhannya dilakukan oleh mereka yang rapat dan mempunyai hubungan kekeluargaan dengan mangsa. Contohnya, bagi ketiga-tiga tahun 2018 hingga 2020, ibu kandung merupakan kumpulan yang paling ramai mendera anak-anak mereka iaitu 1,711 kes, 1,519 kes dan 1,668 kes masing-masing. Kumpulan yang kedua tertinggi ialah bapa kandung iaitu sebanyak 1,175 kes pada tahun 2018, 1,035 kes pada tahun 2019 dan 870 kes pada tahun 2020.
Yang terakhir ialah statistik bagi jumlah kes penderaan mengikut sebab penderaan pada tahun 2018 hingga tahun 2020. Berdasarkan statistik yang didapati, pada tahun 2018, perbalahan keluarga merupakan sebab penderaan paling tinggi iaitu sebanyak 958 kes dan kes penderaan disebabkan bayi atau kanak-kanak kurang upaya dicatatkan yang paling rendah iaitu sebanyak 10 kes sahaja. Manakala bagi tahun 2019, sebab penderaan yang paling tinggi ialah mengikut teman lelaki iaitu sebanyak 1032 kes. Bagi tahun 2020 pula, sebab penderaan tertinggi yang dicatatkan ialah kes yang diklasifikasikan sebagai tidak diketahui iaitu sebanyak 1050 kes. Hal ini jelas menunjukkan bahawa tiada sebab yang tetap bagi sesuatu kes penderaan. Secara keseluruhannya, kajian ini mendapati bahawa rakyat Malaysia mengetahui dan menyedari tentang kewujudan penderaan kanak-kanak dalam kalangan masyarakat. Ini bertepatan dengan objektif kajian iaitu menilai tahap pengetahuan masyarakat berkenaan punca dan kesan berlakunya penderaan kanak-kanak. Objektif kedua berjaya dicapai iaitu mengenal pasti jenis-jenis penderaan terhadap kanak-kanak dengan menyatakan perbezaan penderaan kanak-kanak seperti penderaan fizikal, seksual dan juga emosi. Dan objektif terakhir iaitu menganalisis statistik penderaan kanak-kanak di Malaysia dari tahun 2018 hingga tahun 2020.